Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayil asqam wa waba'a corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al bala' wakshif 'anna al waba' wa ab'id 'anna su'al fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ishfi mardana ya syafi, ishfi mardana wa ya arhamar rahimin, irham mautana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak syukur dan pujinya kita kepadanya. Hari ini mari kita sambung penjelasan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-182. InsyaAllah ta'ala kita mula di situ. Mudah-mudahan Allah ta'ala beri hidayat kepada kita dengan Al-Quranul Karim dan beri rahmat kepada kita dengan sebanyak-banyaknya insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. Alhamdulillah, ayat yang kita dapat membaca daripada surah Al-A'raf ayat 182 sampai ayat 185. Mudah-mudahan kita diberi pahala dan menambah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bersama-sama kita tadabbur kepada ayat-ayatnya insya-Allah taala. Sebelum ini kita dapat belajar dan dapat mengetahui daripada ayat 180 dan 181 Allah taala mencerita, beritahu kepada hamba-hambanya bahawa Allah Ta'ala itu ada mempunyai nama-nama yang husna, nama-nama yang bagus,
comel, molek, baik. Nah, Allah Ta'ala selain pada dia mempunyai sifat-sifat, maka Allah juga mempunyai nama-nama dia yang semua nama dia cantik, comel, bagus, yang patut kita bila hitung, hafal, dan juga kita ambil pengajaran yang kita tidak boleh tinggalnya, ya kita beriman kepada Asma'illahil Husna, dan yang kita kena laksana, kena praktik, kena patibat dalam hidup kita, harian kita selaku orang Muslim, Muslimah, mukmin dan mukminah, iaitu pada'uhu biha, naklah kamu berdoa dengannya. Jadi bukan sekadar bila hitung nama silap puluh sembilan nama yang datang pada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga disuruh, diperintah oleh Allah yang mempunyai nama Asmaul Husna itu supaya kita nad'uhu biha, kita berdoa dengan dia. Apa doa kita? Sepatutnya kita mula dengan Asma'il Husna. Kalau kita nak minta kepada Allah supaya Tuhan itu sembuh penyakit-penyakit, terutama penyakit yang sedang merebak, dan penyakit baru pula ada, Omicron, apa saja nama dia, macam-macam nama, tapi kita tidak boleh tinggal ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semua apa yang berlaku dalam dunia ini, dalam hidup kita adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Khalaqallahu Allah Taala cipta jadikan penyakit, wa khalaqalahu dawa, dan Tuhan itu mencipta atau buat menjadikan akan obatnya. Maka di antara obat dia iaitu dengan doa. Doa sebaik-baiknya kita mula dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak kita lepas dah belajar, maka hari ini kita mari kepada satu lagi sikap orang-orang kafir, orang bukan Islam terhadap ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sikap ni jadi satu sunnah, sunnah Qur'an kong kunti patisai ta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu kebiasaan sunnah-sunnah ni mana ada perjalanan cara hidup dan jalan itu mana sunnah tariqah. Satu sunnah orang yang tidak beriman kepada ajaran Allah dan tidak terima dakwah para anbiya, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu takzib, mendustakan, membohongkan. Jadi dia anggap apa yang dibawa sampai oleh para rasul dan nabi Allah Subhanahu Wa Taala tu perkara yang bohong, pelam, palsu, bukan buat sendiri. Orang bawa tu orang gila, orang bawa tu tukar syahir, tukar syair, macam-macam lah. Dia lepas keburukan, sifat-sifat yang jelek terhadap para anbiya yang mulia, yang Tuhan pilih dari kalangan manusia untuk membawa ajaran Allah yang mulia, supaya nak membawa ajaran Allah Ta'ala yang boleh membawa bahagia kepada manusia di dunia ni juga dan di akhirat. Maka ayat yang 182 ni Allah Ta'ala dia nak pelap cai, panggil tasliyah. Tu nak wi Nabi tu rasa segar hati, tak duka cita, tak ada rasa serabut, rasa pusing tak. Iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina kazzabu biayatina
dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Sebagaimana kita tahu tadi bahawasanya dusta satu sunnah, satu kebiasaan, satu sikap terjun bagi orang yang menetai lawai akan ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mulai pada Nabi dulu, Nabi Nuh lagi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzabu bi ayatina, mendustakan, takzib lagi. Ayatina dengan ayat-ayat kami. Ajarlah ayat Tuhan ni ada tiga semua, tiga jenis. Bila sebut kata ayat, dia mengandungi makna dia tiga. Kita tengok sesuailah dan maksum dengan ayat yang kita baca ni. Satunya iaitu Quran. Quran yang berupa ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dari segi akidahnya, ibadahnya, lain-lain lagi ajaran Allah Taala. Tapi biasanya dia takzib tu dari segi tauhid, akidah. Kerana seorang nabi itu mula-mula sekali dakwah dia, ajaran dia, penyampai dia kepada umat dia ialah tauhid. Tu fa'lam annahu la ilaha illallah. Mula tu. Tu. Likulli ummatin gaba bagi tiap walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Sesungguhnya kami telah bangkit pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Ajaran yang kami bawanya iaitu ani'budullah wajtanibut taghut. Tu. Ani'budullah, naklah kamu mentauhidkan Allah, sembah Tuhan satu. Wajtanibut taghut, dan naklah kamu jauhi daripada taghut, iaitu selain daripada Allah, sembah selain pada Allah, pergi berimej selain pada Allah. Itu ajaran Rasul mula-mula sekali tauhid. Tu. Jadi biasanya kazzabu bi tauhidillah, dengan tauhid kepada Allah. Yang keduanya ayatullah, iaitu ayatul kaun panggil. Kaun ni kejadian Allah Taala. Hak boleh kita tengok, kita fikir tengok. Yang menunjuk tanda. Ayat ni makna dalail, dalil-dalil, bukti-bukti, tanda-tanda, alasan-alasan yang menunjuk kata Tuhan itu kuasa. Tuhan ada, Tuhan kuasa. Seperti langit, bumi, sungai, pokok-pokok kayu, bukit, bukau, binatang, bahkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri ni satu ayat yang besar. Bila kita tengok diri kita, kita mari di segi fikiran kita, akal kita, bahawasanya tidak ada yang kuasa untuk menciptakan diri manusia dan lain-lain lagi pada makhluk Allah, melainkan Allah Ta'ala. Dia kena ada yang kuasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu, tidakkah kamu tu fikir, tengok, lihat, seksadu tengok, gapo ratik mata, Tuhan jadi dua bapa, telinga dua bapa, mulut sebapa, kepala di atas, otak di atas kepala, tak serupa dengan binatang, yang sama dengan punggung dia tempat keluar najis. Itu satu kita. Perkara yang kita boleh fikir tentang kemuliaan hidup manusia, kejadian mereka itu yang Tuhan jadi semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayatillah yang wujudnya dalam dunia ni. Ayat yang ketiga iaitu mukjizat. Panggil ayat juga. Tanda-tanda kebenaran bagi setiap orang rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala kirim mari kepada umat dia, kaum dia. Bawa mukjizat supaya nak membuktikan kekuasaan Allah
dan juga kebenaran seseorang rasul dan nabi itu. Itu ayat. Jadi mereka atau orang-orang yang kadzabu bi ayatina. Hei rasul, hei nabi, tahuilah kamu, hei umat Islam, tahuilah kamu, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit. Tadrijan. Nah, satu demi satu, satu keadaan demi satu keadaan, sikit demi sedikit. Tarik pergi ke mana tu, bawa tarik heret pergi ke mana, kebinasaan. Tu. Jadi walaupun kita tengok orang kazzabu bi ayatillah, hidup dia mewah, sedapnya hidup, seronoknya hidup mereka atas dunia ini, kaya rayanya mereka dengan nikmat dan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang gali, bukan orang kazzabu dak, dia tak ada kazzabu, tapi dia gali dengan nikmat-nikmat Allah hingga dia tinggal akan ajaran Allah, tidak peduli dan tidak ambil berat. Kerana dia duk kejar nikmat-nikmat hak Tuhan duk hala untuk nak tarik. Tu nastadrijuhum, selagi maknanya masuk sing tu, sing sanastadrijuhum, selagi kami akan menarik mereka. Bila masuk sing atas fi'il mudhari' itu tanda kata panggil akan datang lah, akan datang yang jauh. Tu bukan dekat, sedap jauh, masa depan lagi. Tu sebab itulah ni kita tengok tak ada gapo pun dia sedap duk mari. Duk sedap mewah. Duk menetek Islam, duk perang orang Islam, duk bunuh orang Islam, duk hamba orang Islam, duk menindas orang Islam, duk buat zalim orang Islam. Itu istidraj tu. Kadang-kadang mari cetuh di hati kita bila Tuhan nak ambil pok dia tu buat nyanyi kepada orang Islam, buat zalim. Keadaan hidup orang Islam tertindahnya di atas dunia ni, di bucu mana dunia kita dapati orang Islam tertindah baik dari segi maknawi atau di segi panggil zahir, hissi. Hissi ni mana bunuh, katak rodek, hamak bakar rumahnya, bakar Qurannya, bakar kebun-kebun dianya, bakar utuh masjid-masjidnya. Tu maknawi ni menetek katanya Islam begitu. Orang Islam ni maknanya orang cai kuam rumren, orang ganah dan sebagainya. Kena berlaku orang Islam supaya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi duduk di Mekah dulu. Rumah-rumah mereka pergi kebun-kebun mereka ambil rapah. Tu ambil rapah, ambil harta buat menego untuk nak lawan orang Islam. Lepas tu perang pula orang Islam, katak rodek, jemur panah, macam-macam buat. Itu keadaan orang Islam. Sekaligus kita rasa kata Tuhan jadi orang Islam ni untuk nak kena buat nyanyi. Tidak. Ayat ni menjawab. Ayat ni jadi kamtab bagi kita. Orang yang mendusta, sama ada dusta tu dengan cara buat zalim, tak percaya, dusta tak saya beriman dan sebagainya, maka kita sabar. Kita kena sabar sebab Tuhan janji Tuhan tidak akan menyalahinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Tuhan itu tidak menyalahi apa yang dia janji. Inna wa'adallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Kalau tak jadi hari ini, tak berlaku hari ini, Allah Ta'ala tak ambil tindakan pada hari ini, kita tunggu esok. Tak ada esok lusa, tak ada di atas dunia ni, kita tunggu di akhirat. Nenon, haqqa mana nenon, benar sungguh, jadi sungguh, tentu sungguh, waqi' sungguh, berkenyataan sungguh.
Tu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nastadrijuhum ni supaya kita tahan tikuh itulah. Tahan gapo-gapo hak ya itu. Nah, dia mari makan ni kita gapo. Dia mari makan orang ke mari do butuh apa ni wak nak kebun-kebun kita tahan siding itu. Kita berupai molek-molek comel-comel. Dia pun makan juga upai tu. Akhirnya jetak siding tu masuk dalam sari sari gapo panggil sari siding kita tu. Boleh dia terperangkap apa panggil. Seolah kata istidrak ni perangkap Allah Subhanahu wa taala. Tuhan atas dunia lagi dia Allah upai rezeki panjang kena umur dapat anak pinak dan dewasa kebahagiaan hidup di atas dunia, tapi suatu hari sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Daripada sekira-sekiranya mereka tidak mengetahui. Ada juga la yash'urun. La yash'urun. Mereka tidak sedar, tak khabar. Dia sedar, dia sadar tak khabar, itulah panggil kita jangan lalai. Tu. Ayat yang Tuhan sebut dalam belum pada ni apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Allah na'udzubillah min zalik. Mereka itu serupa dengan menata ternak ke, serupa lembu kuba, ayaitik, bal adall. Bahkan mereka itu lebih sesat lagi daripada binatang-binatang ternak ke. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lupa. Sifat lalai inilah menyebabkan dia tu diistidrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Jadi munasabah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidrak tu biasanya orang yang diistidrak tu la ya'lamun. Tak tahu dia. Kata ada sidingnya, ada duk tahas untuk nak memperangkatkan mereka dalam perangkat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku memberi timpuh kepada mereka. Umli ni mana? Hala masa. Tidak buat gapo tu. Habis tu setengah kita tu mari syak, ragu kata Tuhan ni lak boleh. Orang Islam buat nyanyi, buat kena zalim. Orang Islam dia semaya kerana Allah, dia mari masjid Allah, dia baca kitab Allah. Tapi Tuhan lak we kena zalim punyanya. Sekaligus kita mari cetuh dalam hati kita. Tu dok punah iman tu. Ni ayat ni ajak kita beriman dah. Cuncuan ma satta ayat ke Allah Subhanahu wa taala. Bahawa Tuhan tu wi masa prawing wela wi ke dia dulu. Tu wi sedar lepas tu tarik klik. Tarik binasa bukan kodak rezeki kemewahan Tuhan wi, tapi diri dia sendiri akan binasa juga. Wa umli lahum. Dan aku memberi timpuh kepada mereka. Timpuh masa untuk mereka berseronok, untuk mereka bersedak-sedak dengan nikmat yang Tuhan tambah kepada mereka atau meneruskan kepada mereka. Tuhan yang tidak kerak rezeki dia wis semua tak ada uti. Tapi dalam pemberi rezeki Tuhan tu ia ada tujuan. Tu bagi orang mukmin, orang beriman, untuk mereka jadi bekal dalam beribadat kepada Allah, nak dia hidup dalam siratal mustaqim. Pakai rezeki Tuhan. Go peramanah Tuhan tu, Tuhan tak ada kerak dah. Walau ujian, walau penyakit corona pun, go peraman dia banyak tu lah. Ia tetap dah dalam lauh mahfuz dia.
Tak ada akhirat kata ni corona mari ni, tak ada ngeperaman menega pun tak ada setakit ni manggil merusuk dah. Biasa Tuhan tu apa yang dia telah tetap dah kepada hamba dia, maka dia tetap di atas apa yang dia tetap itulah. Tak ada ubah dah. Cuma pucahan ngeperaman itulah. Ya kena pandai-pandai, kena ingat orang wing ngeperaman ratik. Jangan duk lalai lupa sedap pakai angguk peraman makan kedara. Tu hingga lupa kepada Allah. Makan tak ingat dah. Tak ingat pada tua, tak ingat pada orang wing peraman. Hak itulah duk jadi satu apa ni yang Tuhan istidrat mereka itu. Wa umli lahum inna kaidi matin, sesungguhnya apa ni tipu helah, tipu daya kami, rancangan balasan kami bersama aku amatlah teguh kuat. Kaidi tu Tuhan nak balas. Di sini bahasa Quran tu kaid ni makna makr, tipu. Adakah kaid tu satu-satunya perbuatan Tuhan hak sebenarnya? Tu hak sebenar, tapi dia tak serupa. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, tak serupa. Kalau manusia ada kaidu, fa in kana lakum kaidun faqidu, jika kamu ada tipu helah maka tipulah, Tuhan kata. Ni ada juga ulama tafsir kata Tuhan membalaskan tipu mereka itu. Ya tipu maka Tuhan tipu. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, mereka menipu orang munafik akan Allah, maka Tuhan tipu mereka, balas ya Tuhan. Tu. Jadi kita kena berimej kata Tuhan tu tipu sungguh, tapi tipu Tuhan adalah tipu hak mamduh, masyru', tipu yang dipuji kerana sesuai dengan tipu manusia, orang-orang yang takzib akan ayat Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Matinun makna kukuh kuat, tak boleh nak utuh, tak boleh nak helah, tak boleh nak pergi pecah, tak boleh nak panggil gapo nak wuti, tak boleh. Dia Tuhan nak tipu, Tuhan nak balas, maka Tuhan balas. Balasnya Tuhan itu haqqun, benar sungguh, jadi sungguh. Tu. Itulah hari ini dua ayat, insya-Allah taala kita dapat kesimpulan bahawasanya dua ayat ni adalah untuk nak tasliyah, nak pelapcai, nak ambil hati Nabi, nak gaya Nabi, nak bela Nabi, apa yang Nabi duk kerja. Begitu juga orang-orang semacam Nabi, para penduk, para doa, para dakwah yang benar kepada jalan yang benar, apa yang dia hadapi dalam hidup mereka itu, sikap yang tidak molek, jahat daripada orang yang tidak setuju dengan dakwah yang benar tu, maka tak usah bosan. Yang keduanya, Tuhan telah sanggup nak istidraj, nak ambil tindakan sedikit demi sedikit, menarik sedikit demi sedikit. Itu Tuhan janji dah. Biasanya istidraj tak tahu, tak khabar, tak sedar. Lepas tu akhir sekalinya iaitu Tuhan tempuh masa dia, belalah dia hidup panjang, umur panjang atas dunia ni. Lepas tu sesungguhnya balas tipu daya mereka itu Tuhan akan balas, dan balas Tuhan terhadap tipu daya mereka itu, rancangan Tuhan itu matinun, kukuh kuat, tidak boleh diruntuh, tidak boleh dihapuskan. Itulah lebih kurang pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Taala pengajaran dan faedah kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri lillahi innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.